Baik, kemudian insyaallah kuliah kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa liman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadhul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan boleh bencana yang tidak akan berlaku terhadap orang-orang yang zalim di kalangan kami sahaja, tapi mengenai kepada semua. Wa'alamu anallaha syadidul 'iqab. Dan ketahuilah ilmu sungguh Allah Ta'ala itu maha keras balasan sesuai azab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu din." Yang maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan pemahaman dalam agama. InsyaAllah. Yang mati silakan Tuan Imam, sebelumnya silakan jam 9. Kemudian pengungsi masjid dan kawasan masjid, Tuan Siah, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah, tuan sedang diminta dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kitab Mastikah Hadis. Kita berada di surat 4. Tersilap 4 lah. Hadis yang pertama masih lagi tak habis lagi perbincangan dari itu berkenaan dengan Nabi SAW berkhutbahkan mata merahlah mata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengangkat suara bersangatan marah, suara macam bersangatan marah.
seolah seperti panglima tentera sedang memberi pernyataan kepada tentera dia. Okey. Kemudian Nabi berkata berkenaan dengan kiamat, mana tempoh jarak kiamat itu kasa'ataini wa istu ana wa sa'atu kahataini. Nabi mensyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, amma ba'du fa inna sahal hadis kitabullah. Nabi berkata, ataupun Nabi bersabda, sesungguhnya sebenar-benar hadis perkhabaran atau cerita ialah kitab Allah. Itulah kitab Allah. Sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Sebaik jalan ialah pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Tiap-tiap perkara yang baru, maksudnya perkara yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'atin. Setiap benda yang diadakan bid'ah. Setiap daripada bid'ah itu sesat. Summa yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsi faman taraka amalan falyahlif faman taraka dainan aw daya'an aw diya'an fa ilayya wa alayya. Dan Nabi bersambung lagi dan perkataan tadi dan sabdanya, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada dia menolong diri sendiri. Betul tak? Siapa yang meninggalkan harta benda, maka dialah untuk waris-warisnya. Siapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepadaku menjaganya. Mantara kalatainan au dayaan fa'ilaya au alaya, atau apalah yang menanggung hutang. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Baik. Jadi kita sambung pasal 4 betul tak? Sempat kedua. Itu sampai mana? Kedua kan? Kedua. Masa baginda diutus dan saat berlakunya kiamat kan? Okey. Tapi ada kitab bersama. Yang ada kitab rakam aja dalam minda. Rakam saja dalam memori masing-masing. Ada memori card kan? Ada memori card masing-masing. Baik. Kata apa kata musannaf seterusnya? Baik. Meskipun masa berlakunya hari kiamat tidak ada siapa pun yang mengetahuinya dengan tepat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah SAW telah menerangkan secara umum bahawa masa berlakunya kiamat itu telah hampir. Telah pun hampir. Baginda membuat bandingan tentang kehampirannya itu, yakni antara dua jari itu tidak ada diselangi oleh jari yang lain. Maka begitulah masa baginda diutus dengan masa berlakunya kiamat. Maka tidak ada Rasul yang membawa wahyu yang lain daripada yang menyelanginya. Maksudnya mana rapatnya antara jari itu, jari telunjuk dengan jari tengah kan. Jadi maksudnya antara Nabi dengan kiamat itu tiada lagi Nabi lain lah. Tiada lagi Nabi lain. Tidak ada Rasul atau Nabi yang lain. Tidak ada Rasul yang membawa wahyu yang lain yang akan menyelanginya. Atau bezanya masa berlaku kiamat dengan masa Rasulullah itu diutus adalah seperti beza panjangnya jari tengah daripada jari telunjuk. Okay? Ini adalah merupakan macam satu balaghah juga lah. Isyarat dalam bentuk balaghah. Kan? Maknanya tempoh yang dekat, jarak yang dekat. Rapat jari kita dengan jari tengah ni tunjukkan rapat. Kalau ada jari yang dekat, jari renggang, tak ada kan? Majoriti kita jari semua yang rapat lah, tengah dengan telunjuk tadi.
Ini nak menyatakan tentang masa lah, masa tempohnya berlaku kiamat itu yang dekat dan nanti. Macam tu. Dan bagi orang yang mengambil pengajaran lah, bagi orang yang tak mengambil pengajaran dengan apa yang Nabi kata ni, oh lampai lagi kiamat. Lama lagi boleh jual lah. Boleh jual lagi, boleh pergi lagi. Maka kiamat maut pun tak tahu lagi bila datang macam apa tu. Datang mungkin dia tak datang kot mereka maut tu. Kan? Ada orang yang jenis sombong lah, sombong, ego dan sebagainya. Jadi dia kalau boleh nak jodi lagi lah, nak sonok lagi, nak menghimpunkan harta kekayaan dunia sebanyak-banyaknya kalau boleh. Jadi seolah macam tak akan mati-mati selama-lamanya. Jadi sebabnya Nabi SAW bersabda kan, yang maksudnya kalau seandainya dunia itu kan Nabi kata apa? Barang siapa yang dah ada satu hadis tu yang maksudnya kalau seandainya ihmal dunia kan ihmal di dunia ka'annaka syahidu abadan ihmal akhirataka ka'annaka tamutu badan. Beramalah kamu untuk akhirat, untuk dunia, seolah kamu akan hidup selamanya. Seolah beramalah kamu untuk akhirat, seolah kamu akan mati besok. Jadi dia pegang kat hadis lah. Beramalah untuk dunia seolah kamu akan hidup selamanya. Dia pegang itu je. Yang akhirat itu tak pegang. Beramallah untuk dunia seolah kamu akan hidup selamanya. Yang beramal untuk akhirat itu dia tak pandang. Dia pandang fokus pada beramal untuk dunia seolah akan hidup selamanya. Itu jadi ikut diri tu. Dia tak sedar kadang-kadang malaikat nak dah sampai dah. Kan itu. Bila sampai tak ada apa-apa, bentang mata lah tengok je tu. Okey, kan? Kemudian tanda-tanda kiamat itu yang banyak. Kalau sebut dalam satu hadis lagi kan, hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi mengajar tentang agama Islam. Jibril tanya dengan Nabi SAW berkaitan dengan ma iman, ma Islam, wa ma ihsan, mata sa'ah, bila berlaku kiamat. Apa jawapan Nabi SAW bila tanya bila berlaku kiamat? Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang kena tanya? Kemudian malaikat tanya lagi, kan, apakah tanda-tanda kiamat? Jadi Nabi kata, aku tak tahu bila berlaku kiamat. Allah Ta'ala ada Rasul, Allah Ta'ala lebih tahu, ataupun mungkin malaikat lebih tahu. Macam tu. Jadi Nabi pun tak tahu. Jadi malaikat tanya, apakah tanda-tanda kiamat? Barulah Nabi Isbillah beritahu tentang tanda kiamat. Contohnya orang-orang yang tidak bersepatu, tidak berpakaian, kemudian berjalan pun orang kata tidak beralas kaki dan sebagainya, di mana orang-orang itu akhirnya boleh membina bangunan-bangunan yang tingginya hebat-hebat dan sebagainya. Kemudian apa lagi Nabi kata, antalidal ammatah rabbataha. Apabila seorang amal itu memperanakkan saidnya, memperanakkan tuan kan. Itu antara tanda-tanda kiamat. Disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi disuruh oleh seorang perempuan tua. Dia kata, ya Muhammad, dia kata berhentilah, ya Muhammad berhentilah. Sebab dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi berjumpa dengan berbagai-bagai gambaran manusia lah. Antaranya ialah perempuan tua. Kemudian apa lagi? Nabi diseru dengan satu seruan. Rupanya itu seruan Yahudi, seruan Nasrani dan sebagainya. Jadi Nabi akhirnya tanya dengan Yahudi, siapakah perempuan tua itu? Itulah ibaratnya umur dunia. Ibaratnya umur dunia ni. Dan dari intinya kita nampaklah umur dunia sekarang macam mana suasana di akhir zaman ini. Nah, akhir zaman ni cakap-cakap ulama ni kadang kita tengok dia tak pakai je dah.
Mufti bagi tahu, oh, ini konsep ni tak boleh buat ni. Boleh buat juga. Malam ni konsep kan? Konsep bukan jadi kau buat. Mufti kata jangan buat. Kan? Benda tak baik apa nak buat. Gitu. Lebih kena kata tengok dalam TikTok gambar tu hujan-hujan pun boleh kan. Kalau masa je sumpah tak tahu berapa orang dia pergi kalau hujan kan. Itulah akhir zaman banyak berlaku fitnah di mana kata-kata ulama tengok tak lagi diguna pakai. Kata-kata orang jahil itulah orang yang diguna pakai. Itu zaman. Sudah banyak berlaku ke bumi, bukti beliau, peperangan sana, peperangan sini, tak habis dengan peperangan. Sekarang ini berlaku di Palestin kan, peperangan akhir zaman. Baik, seterusnya tuan, meskipun masa berlakunya hari kiamat, tidak ada siapa yang mengetahuinya dengan tepat melainkan Allah Ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW telah menerangkan secara umum bahawa masa berlakunya kiamat itu telah habis. Bagi dia membuat bandingan tentang kehairanannya itu, iaitu antara dua jari itu tidak ada diselangi oleh jari yang lain. Maka begitulah masa baginda diutus dan masa berlakunya kiamat, tidak ada rasul yang membawa wahyu yang lain yang menyelangi perkara tadi kan. Masa tempoh tu tak lagi lah. Atau bezanya masa berlaku kiamat dengan masa Rasulullah SAW diutus adalah seperti beza panjangnya jari tengah daripada jari telunjuk. Boleh kita umpamakan jari tengah dengan telunjuk, mana lebih tinggi? Jari tengah dengan jari telunjuk ni kalau ikutkan singkat kan? Pendek kan? Pendek. Pendek lah tempoh dia. Kalau kita ukur daripada sudut kiri kanan berdampingan, kalau ikut berdampingan memang dapat. Kalau ikut saiz tinggi atas ke bawah, mana jari tengah lagi tinggi daripada jari telunjuk kan? Gitu. Atau ada jari lain tengah lagi tinggi lagi? Tak ada kan? Tak ada lagi yang tinggi kan? Gitu. Okey? Baik. Kemudian yang ketiga, kitabullah. Kitabullah adalah sebagaimana perkataan. Fa inna sahihal hadis kitabullah. Disebut dalam matan hadis itu, fa inna hasdaqal hadis kitabullah. Maka sesungguhnya sebenar-benar hadis, sebenar-benar perkataan. Maksud hadis ini perkataan gitu. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Baik. Benar berarti tepat bila sesuatu disebut dengan perkataan yang sebenar. Sebab bukan mana benar. Al-Haqqun benar. Dia ada beberapa istilah yang bermakna benar. Salah satunya Haqqun benar, Sidikun benar. Sidikun pun benar. Cuma perkataan Haqqun ni biasanya boleh juga disebahkan kepada Allah Ta'ala. Al-Haq, Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan kau. Dan nama Allah Ta'ala pun salah satunya ialah Haqqun. Betul kan? Haqqun, ada tak nama Allah Ta'ala Haqqun? Kita tuan tengok dekat dinding tuan-tuan ni panjang tu ni. Tu ada sana Haqqun, Haqqul Wakil, Al-Qawil, Al-Matin. Yang dekat jam tu Al-Haqqu. Al-Haqqu salah satu daripada nama Allah Ta'ala Al-Haq. Al-Haq juga bermakna kebenaran. Al-Haq juga bermakna Quran. Itu Al-Haq juga. Cuma perkataan Sidikun biasa tak digunakan untuk Allah Ta'ala. Sidikun biasa disebahkan kepada makhluk. Penggunaan untuk makhluk lah. Kebiasaan itu. Cuma Al-Haq biasanya disebabkan kepada Allah Ta'ala. Jadi benar berarti tepatnya sesuatu yang disebut dengan keadaan yang sebenar. Ketepatan ini adalah apabila yang menyebut itu mempunyai pengetahuan yang luas, meliputi segala hal keadaan yang dinyatakan.
Pengetahuan yang sedemikian tidak dipunyai malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah, kitab suci Quran Karim antara lain mengandungi kisah-kisah kejadian yang lampau. Betul tak? Kita umat terdahulu, kita umat Bani Israil, kaum Iram, kaum Samud, kaum apa lagi? Kaum Bani Israel, apa lagi? Kaum Lut, kaum Samud, kaum Lut dan sebagainya. Itu umat terdahulu lah. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang suka melampaui batas. Seperti kaum Bani Israil, itulah kaum yang suka melampaui batas dan juga membangkang, suka membangkang apa yang dikatakan oleh para nabi dan para rasul. Malah mereka juga membunuh para nabi dan para rasul mereka yang kebunuh. Kalau nabi dan rasul pun mereka suka bunuh, apa lagi kalau bukan nabi rasul? Mereka anggap halal darah kepada mereka. Mereka anggap macam Palestin tu bumi yang dijanjikan, dia kata. Bumi yang dijanjikan. Sedangkan bumi yang dijanjikan tu tidak ada lagi dah, tak masuk. Tidak ada lagi. Kerana ketika Nabi Musa menyuruh mereka masuk kepada bumi yang dijanjikan, mereka tak nak masuk. Kalau ikut sejarah tu, kita nak ikut apa yang Musa kata. Kau lah masuk dulu wahai Musa. Sebab dalam Musa tu, dalam bumi itu ialah bumi Palestin itu terdapatnya orang-orang yang gagah-gagah, yang kuat-kuat dan sebagainya. Jadi kaum Bani Israil tak nak masuk. Sedangkan Nabi Musa perintahkan masuk. Okey. Itulah orang Yahudi. Memang sukalah dia bunuh, halal darah mereka anggap. Anak-anak, budak-budak semua halal. Kan ni tentang peperangan berlanjutan. Jadi Israel ni dia dah keluh kesah. Sebab duit dah banyak, ekonomi dah mengudung, teruk, hutang banyak, bilion hutang dia. Hutang dia dah banyak, berbilion hutang. Macam mana dia nak cover tu? Dia pening dah Israel sekarang. Tentera dia pun banyak yang mati. Lebih daripada 2,000 silap tentera dia mati, dibunuh oleh Hamas. Walaupun dia sasarannya Yahudi, sasarannya orang budak-budak, orang perempuan, hospital-hospital, betul tak? Hospital, masjid Malaysia pun habis bom. Semua apa yang kita bina tu semua habis dimusnahkannya. Air apa benda lah, mana semua kemudahan fasiliti semua habis dihancurkan, dimusnahkan. Itulah kerja tu. Sekarang ni dia dah melupuh lah. Ada nak kata akan berlaku gencatan senjata selama 5 hari. 5 hari gencatan senjata, akan adanya berlakunya pertukaran tawanan. Akan berlaku tawanan. Jadi Israel dia akan memulangkan 150 orang Palestin yang ditawan, yang masuk, yang dipenjarakan. Dan Hamas akan memulangkan 50 orang tawanan yang Israel yang dia dah tawan lah. Betul lah tu ceritanya. Alam lah macam tu. Okay. Hari tu dia takut kenyataan berlaku. Si perang je. Sekarang ni dia dah takut dah. Baik. Jadi kitab Allah, kitab suci Quran Karim, antara lain mengandungi kisah-kisah kejadian yang berlaku. Sama ada yang berlaku sebelum daripada masa turunnya, semenjak zaman purba, ataupun yang berlaku kemudian daripada masa turunnya hinggalah pada hari kiamat. Kemudian mengenai pada perkara yang telah berlaku, Quran Karim telah menciptakannya dalam keadaan yang terbuka kepada segala lapisan masyarakat. Dan apa yang telah menciptakannya itu tidak akan sesiapa pun yang menentangnya, daripada golongan ahli pengetahuan yang jujur. Demikianlah juga mengenai perkara yang akan datang. Quran telah pun menceritakan, betul tak? Benda yang dah berlaku, Quran cerita. Benda yang akan berlaku pun, Quran pun
ceritakan. Inilah kelebihan Quran. So sebabnya Quran ni adalah mukjizat, bukan ciptaan daripada Nabi. Kalau Nabi sendiri yang tulis Quran, sudah tentu Nabi pun tak boleh nak cerita apa yang berlaku kemudian. Apa yang berlaku akhir zaman, Nabi pun tak boleh nak cerita. Apa yang berlaku di langit, di bumi, lapisan langit, bumi, apa yang berlaku di dasar lautan dan sebagainya. Apa yang berlaku di cakrawala. So Nabi tak mampu nak ceritakan. Jadi malaikat itunya semuanya merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian juga mengenai perkara yang akan datang, akan berlaku. Quran telah pun ceritakan 1400 tahun lepas dah ceritakan dalam Quran. Dan antaranya ada yang telah berlaku menjadi kenyataan sebagaimana yang diceritakannya. Dan sebagainya lain pula lahir ke alam nyata melalui kajian sains. So melalui kajian sains, maka barulah terima kan. Kalau ikut kajian daripada teori Darwin tu, dia kata manusia ni dijadikan daripada buruk, betul kan? Teori Darwin dia kata manusia ni daripada buruk. Kita asal daripada buruk, bukan daripada anak Adam, daripada Adam. Dia namanya teori evolusian. Berubah daripada buruk tu, berubah maka jadilah manusia. Gitu. Tapi benda tu tak dapat dibuktikan. Manusia pernah buat pencarian tengkorak ataupun rangka manusia yang buruk dan manusia yang separuh manusia separuh. Yang mereka jumpa ialah rangka-rangka daripada buruk aja. Rangka-rangka antara manusia dengan buruk tak jumpa. Tak jumpa. Maknanya tempoh pertukaran tu, perubahan evolusi daripada daripada buruk kepada manusia kan. Dia takkan terus menjadi manusia. Dia mesti ada separuh buruk dulu, separuh buruk, separuh manusia. Jadi manusia carilah rangka-rangka tu kalau ada jumpa lah. Tempoh masa tersebut tak berapa ribu tahun lepas lah, carilah dia punya rangka. Kalau ada lah. Dah lah tak jumpa pun. Tak jumpa maknanya tak berlaku lah teori tu, evolusi tak ada. Mana yang buruk tetap kekal dengan buruk. Cuma yang ada yang kita dengar manusia berkekal menjadi buruk adalah manusia berkekal menjadi buruk. Buruk jadi manusia tak ada. Yang kita dengar ikut pada Quran kan. Kaum yang apa tu, yang menangkap ikan pada hari Sabtu, Ashabus Sabti. Betul? Ashabus Sabti kan. Wa kunu qiradatan khasin. Maka jadilah kamu keruk yang hina. Sebabkan mereka menangkap ikan hari Sabtu. Kerana ikut pada agama Yahudi tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi mereka tangkap. Cara mereka tangkap itu ialah mereka kepung ikan hari Sabtu. Dia tak terus berjalan direct, tak ada. Dia ompang lah, setelah kita ni ompang lah. Air laut tu kan dia, bila dia pasang, bila pasang, jadi ikan-ikan tu akan masuk ke dalam sungai. Jadi pada hari Sabtu, kalau ikut agama Yahudi, mereka tak dibenarkan menangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu ni kira hari cuti lah, hari cuti, hari libur kan. Tapi mereka ni yalah tengok ikan lawa-lawa, bosa-bosa ikan ni. Ini buat goreng sedap ni kan. Gitu. Jadi permulaan mereka ikut, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka pun terpedaya, mereka pun terpengaruh dengan syaitan dan sebagainya. Jadi mereka dia tak ikut, tak perlu direct tangkap, tapi dia kepung lah. Jadi ikan tu tak boleh keluar ke laut, tak boleh turun ke laut. Jadi Ahad dia tating lah ikan tu. Tating tu kan, Ahad tating. Silakan tating, tangkap ikan Ahad. Tapi sebenarnya pekerjaan itu dah mula hari Sabtu dah. Nampak? Hari Sabtu dah start dah. Ompang, supaya ikan tu jangan turun ke laut. Jadi Nabi Musa telah melarang kalau tadi jangan buat, tapi mereka akhirnya buat. Itu yang jadi mereka itu kera yang
kera yang hina, wa kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang hina. Bukan teori evolusi itu. Evolusi itu lain. Evolusi itu maknanya perubahan manusia dan perubahan buruk kepada manusia. Tapi dari tempoh lah perubahan-perubahan itu bukan drastik berubah macam tu. Tiba-tiba berubah. Ada tak? Tak ada. Dari evolusi ini mesti makan masa sekian-sekian tahun. Baru dia akan berubah sepenuhnya menjadi daripada buruk menjadi manusia. Dia bukan terus ubah manusia kan. Macam tu tak? Tapi yang kisah sapi itu itu je. Kan? Terus berubah menjadi kera yang hina. Itulah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, demikianlah juga mengenai perkara-perkara yang akan datang. Quran telah pun menceritakannya, dan antaranya ada yang telah berlaku menjadi kenyataan sebagaimana yang diceritakannya, dan sebagainya yang lain lahir ke alam nyata melalui kejadian sains, kejadian sains, ataupun melalui pengamatan. Kemudian alam ini, kalau sebut Al-Quran yang kita dah baca sebelum ni, alam ni asalnya padat. Kan sebut alam ni pada asalnya padat. Kemudian dia terpecah. Itu. Dia akan terpecah. Teori Big Bang. Teori Big Bang ni tak berlaku. Teori Big Bang ni. Mana alam ni asalnya dia dalam padat, lepas tu pecah. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menghebatnya tu, macam-macam planet-planet. Planet, bintang, bumi dan sebagainya. Baik, ini adalah antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kisah dan kejadian-kejadian yang tersebut dalam kitab Allah itu adalah benar. Maka demikianlah pula mengenai bahagian-bahagian lain, seperti bahagian hukum, bahagian hukum, bahagian pengajaran dan seterusnya adalah semuanya benar belaka. Kitab Allah adalah sebenar-benar perkataan, kerana ilmu Allah Ta'ala adalah meliputi segala-galanya. Okay? Cuma dalam Quran ini dia adalah ada nasih mansukh. Dia ada nasih dan mansukh. Ada ayat yang telah dibatalkan hukumnya, ada yang belum dibatalkan hukumnya. Masih berlaku sampailah pada hari kiamat. Dia ada nasah Quran dengan Quran. Dia ada nasah Quran dengan hadis. Ada nasah hadis dengan hadis dan sebagainya. Kalau kita belajar bab nasih mansukh, kita tahulah bab tu. Baik, kemudian pimpinan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diutus untuk memimpin umat manusia ke jalan benar, betul? Dan boleh menyampaikan kepada matlamat kebahagiaan sejati. Jalan pimpinan baginda adalah sebaik-baik jalan pimpinan, kerana pimpinan baginda adalah yang panduan wahyu malaikat yang diutuskan Allah Ta'ala, penciptanya seluruh alam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, tiadalah Muhammad itu betul-betul mengikut hawa nafsunya, tetapi malaikat dia ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam buku-buku karangan mengenai pimpinan-pimpinan dunia yang masyhur, terdapat Nabi Muhammad SAW disebut dalam jumlah mereka. Berapa? Ya, sungguh benar. Kalau ikut pada kajian daripada barat, so siapakah pemimpin yang paling popular sebenarnya? Nabi Muhammad. Kalau kajian daripada pemimpin barat lah, yang betul-betul mengkaji lah. Yang jenis-jenis yang memangak menipu macam Yahudi ni memanglah memang dia tak iktiraf dengan Muhammad SAW ni, dia tak iktiraf. Dia akan iktiraf tokoh Yahudi juga. Tapi kalau yang betul-betul jenis ikhlas dalam membuat penyelidikan, buat kajian dan sebagainya, siapa tokoh yang terbaik, yang termasuk, maka kita dapati bahawa Nabi Muhammad SAW berada ranking yang dia atas tadi tu lah. Gitu. Itu ikut pada tulisan mereka lah. Kemudian baginda termasuk dalam jumlah pemimpin dunia yang terkenal.
Tetapi yang lebih benar ialah pimpinan Rasulullah SAW tidak boleh ditanding dengan pimpinan-pimpinan dunia lain. Apa tak? Tak boleh ditandingi sama sekali. Walau macam mana pun hebatnya orang di dunia ni memimpin. Antara pimpinan yang terhebat, contohnya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman AS kan. Walaupun Nabi Sulaiman tu dia boleh ada kelebihan, dia boleh bercakap dengan jin dan binatang dan sebagainya, tetap Nabi Muhammad tu berada yang ranking atas sekali. Akhlak yang terbaik adalah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada siapa yang boleh menafikan. Dan siapa yang menafikan? Yang menafikan tu biasanya diselewengkan fakta, diselewengkan data. Sama juga guys, setiap peperangan di Palestin dengan Hamas ini, banyak fakta-fakta diselewengkan. Dia kata Hamas ni teroris, Hamas ni penganas, sedangkan Israel ni bukan penganas. Sedangkan siapa yang merampas tanah sebenarnya? Siapa yang merampas tanah? Kalau ikut deklarasi Balfour tu, deklarasi tu, asalnya mereka ni Yahudi ni kok datang ke Palestin. Ikut pada deklarasi Balfour tu, yang dibuat oleh British tu, dia datang ke Palestin. Palestin bukan Palestin pun orang kata mengalu-alukan kedatangan Yahudi ni ke Palestin. Tapi lalas dia pula naik tocang dan dia pula jadi belagak, habis semua tanah semua dirampas dan sebagainya. Semua tanah dirampas. Betul kan? Itu ni masalah bila pendatang ni. Masalah bila kita pengamai kita pendatang keluar kan. Nanti yang kita risau bila pendatang ni, kita bagi layanan, bagus layanan kan, bagi makan, bagi minum, tempat tinggal semua. Lalang dia nak kocang. Kan? Baru ni pelarian Rohingya. Pelarian Rohingya dia mendarat di Aceh. Kan? Dia mendarat di Aceh. Ramailah ada satu kapal besar. Dulu orang Aceh pun terima pelarian Rohingya ni. Sekarang orang dia tak terima dah. Dia tak terima. Dulu dibagikan kemudahan bagi tempat tinggal dan sebagainya, tapi sebenarnya orang tak terima dah. Sebab apa? Ada yang Rohingya ni dah buat benda elok. Kan? Ada yang mengajak, orang kata berzina dengan perempuan-perempuan Aceh dan sebagainya. Mana dah bagi layanan bagus, tapi dia buat benda elok pada orang Aceh sendiri. Sekarang ni dia orang dah tak terima dah. Dia halau balik. Baik. Itulah masalahnya bila kita menerima pendatang. Baik. Jadi dalam buku-buku karangan mengenai pimpinan dunia yang masyhur, terdapat Nabi Muhammad SAW disebut dalam jumlah mereka. Ya, sungguh benar, baginda termasuk dalam jumlah pimpinan dunia yang terkenal. Tapi yang lebih benar ialah pimpinan Rasulullah SAW tak boleh ditanding dengan pimpinan dunia yang lain atau pimpinan dunia lain. Dan yang dalam hal pimpinan rakyat, mereka hanya berpadu kepada pikiran masing-masing yang sangat terbatas dalam keadaan dan masa yang terbatas. Kerana akal manusia ini terbatas. Jadi cara nak selamat ialah kita berpandukan kepada Quran dan Sunnah Rasulullah. Nabi pun pernah ada sebut dalam Piagam Madinah. Apa Nabi sebut dalam Piagam Madinah? Perjanjian Madinah, Piagam Madinah tu di perkara nombor 23. Dia kata annakum mahtalaftum fihi syai'un amaratu ila Allahi wa rasulih. Annakum mahtalaftum, sekiranya kamu bersisih perkara dalam satu perkara, amaratu ila Allahi wa rasulih, maka tempat kembalinya rujuklah kepada Allah dan Rasul. Bila kamu mesti faham satu benda, kembali kepada Allah Ta'ala.
Rujuk pada Quran dan Sunnah langsung kan. Kalau kamu mesti faham dan seterusnya. Itulah tempat yang paling paling utama lah kita nak rujuk. Gitu. Tapi banyak menggunakan akal fikiran. Bila akal fikiran digunakan, itu yang kadang-kadang banyak buat silap. Masalah sebab Al-Quran kita ni terbatas fikirannya. Betul tak kan? Okay, itu saja tentang perbincangan malam ini. InsyaAllah akan datang termasuk yang keempat, perkara yang baru yang diajarkan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina adzaban wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatta ya alim. Nawala qulubana bi nur ma'rifatika wa tamam ta'arifin. Allahumma faddil bidin Allahumma faddil bidin. Allahumma ja'al hadza liman mahmuma wa taqarrabana min ba'di tabarrukul maksumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Allah